KPM. Mana nak cari buah apple ni Wah, baru cakap dah ada dah dekat sini. Ada buah apple ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Ada 10 biji. 10 biji RM9.50. Lah, murah je tapi duit tak cukup lah pula. Kalau nak beli 3 biji je, berapa ringgit RM9.50, 3 biji. 3 biji berapa ringgit? Alah, Kak! Oh, Kak! Nak beli buah apple ni? Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai kawan-kawan, apa khabar? Anda bersama saya Syamira Nazir dalam slot Mendengar Rendah, di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 1 dengan tajuknya nisbah dan kadaran. Wah, menarik sangat topik kita nak belajar hari ini. Tetapi sebelum itu, siapa guru pengalaman yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan profil guru. Wow, itu dia cikgu yang akan bersama dengan kita untuk hari ini. Tetapi sebelum itu, tak dilupakan juga turut serta bersama dengan kami di studio Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Ko Kenny, atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Ko dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat, Johor. Apa khabar Cikgu Ko? Wah, ceria cikgu pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, di studio kita ada cikgu pakar matematik yang ingin kongsikan ilmunya kepada anda semua, iaitu Cikgu Amni dari SMK Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu Amni? Sihat Mira? Mira pun sihat. Teruja nak makan apple ni. Tapi kena beli dulu. Nak beli 3 biji buah apple. Jadi nak tanya cikgu nanti macam mana cara nak kira. Tetapi sebelum tu cikgu, di studio turut serta bersama dengan Mira hari ini yang sama-sama nak belajar nisbah dan kadaran. Kawan-kawan Mira dalam talian, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Wah, semua baju warna biru sama dengan saya cikgu. Saya ketua pengawas lah. Mereka semua pengawas sekolah kan. Boleh cikgu perkenalkan mereka? Okey, boleh Mira. Okey, jadi pelajaran pertama kita pada hari ini adalah Nasrullah. Okey, hai Nasrullah. Hai. Okey, yang kedua kita ada Nur Adlina. Hai Adlina. Hai. Okey, dan pelajar murid yang ketiga kita ada Nadwa Hanan. Hai Nadwa. Hai Nadwa. Okey, dan yang keempat kita ada Yongwei. Hai Yongwei. Salam perkenalan. Baiklah kawan-kawan baru saya dalam talian semuanya, salam perkenalan diucapkan. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah cikgu, hari ini kita nak belajar nisbah dan kadaran. Betul. Depan saya ni 10 biji buah apple bersamaan RM9.50. Tapi kalau 3 biji, macam mana pula cara nak kiranya ni cikgu? Okey, baiklah Mira. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang soalan Mira tadi, okey, topik dan juga bab yang kita akan belajar pada hari ini adalah nisbah dan kadaran. Okey, di mana kita akan cuba belajar dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama adalah menentukan nilai hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey, dan yang kedua adalah menentukan nilai tidak diketahui dalam suatu kadaran. Sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, izinkan saya terangkan dulu. Okey, apakah definisi nisbah dan kadaran? Nisbah adalah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Manakala definisi kadaran adalah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Kadaran boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Okey, tadi soalan Mira tadi. Okey, lepas ni kita akan belajar macam mana kita nak mencari nilai 3 biji apple. Okey, kalau tadi 10 biji apple, so macam mana kita nak cari 3 biji apple?
Baiklah, tetapi selepas ini Cikgu Ami akan terangkan caranya bagaimana. Dan untuk definisinya ada dua definisi yang berbeza untuk nisbah dan juga kadaran. Jadi kalau kawan-kawan dekat rumah nak tahu dengan lebih mendalam lagi tentang nisbah, macam mana pula nak kira kadaran, nak carinya bagaimana, teruskan setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Kepada anda yang menonton sekarang, hari ini kita belajar mata pelajaran matematik bab 4 di buku teks anda. Jadi jangan lupa untuk dapatkan juga buku teks dan buka muka surat dalam bab 4 untuk tajuk nisbah dan kadaran. Baiklah cikgu, untuk segmen ini apa aktiviti yang cikgu nak kongsikan kepada mereka di rumah? Okey, baiklah Mira. Okey, jadi untuk seterusnya kita akan cuba belajar bagaimana untuk menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey, baiklah Mira. Untuk topik ini, saya nak minta murid-murid dekat GM dan juga murid-murid dekat rumah, jom kita buat aktiviti penerokaan. Apa yang saya nak minta, murid-murid dekat GM terutamanya, diminta menyediakan sebuah novel. Baiklah, murid-murid semua dah ada kan sebuah novel? Dah ada semua? Baik. Dah ada semua. Mereka memilih novel bagi subjek BM. Dan yang kedua, saya nak minta murid-murid dekat GM, pilih satu halaman daripada buku novel untuk disalin. Pilih satu halaman je. Dan yang ketiga, saya akan tetapkan masa untuk menyalin halaman yang dipilih dalam masa 2 minit. Baiklah Mira, dekat sini saya ada stopwatch tau. Baik. Jadi saya akan kira dalam masa 2 minit. Saya nak minta murid-murid salin pada kadar yang selesa, tak nak terlalu cepat untuk mengelakkan dan juga meminimumkan kesilapan ejaan. Dan yang keempat, cukup masa 2 minit, saya akan bunyikan loceng di sini. Dan minta murid-murid dekat GM untuk berhenti menyalin. Kemudian murid-murid diminta untuk menghitung bilangan perkataan yang telah disalin dalam masa 2 minit tersebut. Baiklah murid-murid, dah bersedia? Macam mana kawan-kawan? Dah bersedia? Boleh angkat buku novel anda? Ada kan cikgu? Mereka dah sediakan kan? Ya, saya dah minta mereka sediakan. Baik. Baiklah, saya akan mulakan saya punya jam saya ini. Dalam masa 2 minit, murid-murid diminta menyalin halaman yang telah dipilih. Murid-murid boleh bermula daripada sekarang. Salin laju-laju. Wow, apa yang buku novel yang mereka pilih ni kan cikgu? Maksudnya cikgu dalam masa 2 minit tu yang kita nak kira berapa banyak patah perkataan yang boleh disalin. Ya betul Mira. Wow. Jadi untuk elakkan daripada mereka melakukan kesilapan ejaan, jadi salin dengan kadar yang selesa ya murid-murid. Tak perlu salin terlalu cepat. Sebab kita nak tengok, kita nak lihat ada berapa banyak patah perkataan yang murid-murid dapat salin dalam masa 2 minit. Betul. Dalam 120 saat berapa pula patah perkataan? Kalau saya tak tahulah berapa banyak kan cikgu kan? Salin cepat banyaklah dapat salin kan kalau kita buat dengan cepat. Tapi sebab kita nak elakkan daripada kesilapan ejaan, sebab kita cuma nak lihat berapa banyak patah perkataan sahaja. Baiklah. Macam mana kawan-kawan? Dah ada yang dah siap? Tekun mereka menulis Amira. Betul. Tak apa. Macam cikgu kata, tak perlu terlalu laju sangat. Kalau ada kesalahan ejaan tak dikira cikgu Tak dikira. Baiklah. Kalau ada yang dah siap salin, boleh angkat kertas anda, tunjukkan pada skrin. Saya pun tertanya juga aktiviti yang kita lakukan ni apa kaitannya dengan kadaran dan juga nisbah. Ini nanti cikgu akan terangkan. Betul, nanti saya akan terangkan apa perkaitan aktiviti kita dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah. Macam mana? Masa tinggal lagi lebih kurang 30 saat. 30 saat. Tulis. Laju-laju. Tinggal 30 saat tu. Kalau Yang Wei dekat belakang tu dia dah ada tulisan-tulisan tapi tak dikira lah kan. Tak dikira. Dikira pada kertas dia. Jadi macam mana? Yang Wei dah siap?
Dah Tinggal siap dah lagi tu. 5 saat. 5, 4, 3, 2, Okey, 1. cukup. Masa habis. Time's up. Okey. Okey. Jangan yang mengelak Cuba murid tayangkan dulu. Okey, perkataan yang telah ditulis. Angkat tinggi-tinggi. Oh, banyak. Okey, sekarang terima kasih murid-murid. Okey, sekarang saya nak minta murid-murid kira patah bilangan perkataan yang telah disalin sebentar tadi. Okey, saya akan tuliskan patah perkataan. Okey, saya nak minta Yong Wei, berapa bilangan patah perkataan anda? 24. 24. 24. Okey, Nadwa, berapa patah perkataan yang dapat disalin? 24 patah perkataan juga. Okey, 24 juga. Okey, Nasrullah, berapa? Nasrullah, berapa patah perkataan? Saya mendapat 26 patah perkataan. Okey, 26 patah perkataan. Okey, dan Adlina, berapa patah perkataan yang dapat disalin sebentar tadi? 33 patah perkataan. Okey, 33 patah perkataan dan masa mereka menyalin adalah tetap ya Mira, iaitu selama dalam masa 2 minit. Okey. Tadi kita dah tahu definisi kadaran adalah kita dapat menulis suatu nisbah itu dalam bentuk pecahan. Okey, jadi sekarang kita tukarkan kadar menyalin dalam masa 2 minit kepada bilangan perkataan per minit. Iaitu bilangan perkataan per minit. Jadi saya tuliskan dalam bentuk pecahan lah Mira. Itu kita masukkan sebagai kadaran. Okey, saya nak pilih, boleh saya pilih Yong Wei dekat sini? Okey, dan satu lagi saya nak pilih Adlina. Okey, jadi saya akan ambil jawapan Adlina. Okey, Yong Wei sebanyak 24 patah perkataan dalam masa 2 minit. Okey, dan manakala Adlina 33 patah perkataan dalam masa 2 minit. Okey, kita boleh lihat di sini ya Mira dan juga murid-murid dekat rumah. Okey, kita boleh sama ada kita boleh tulis 24 per 2. Okey, ataupun kita boleh tulis 2 minit per dengan 33 patah perkataan. Konsepnya, unit di atas unit di atas dan unit di kiri mesti sama dengan sebelah ini. Maksudnya, perkataan di atas, minit di bawah. Manakala bila kita nak samakan dengan nisbahnya, kita perlu letakkan perkataan juga dan juga per minit. Sekarang ni saya nak tukarkan perkataan yang dapat disalin dalam masa 60 minit iaitu dalam masa 1 jam. 2 minit kita akan tukarkan kepada 60 minit, maka di sini kita perlu darabkan dengan 30. Jika bahagian bawah kita darab dengan 30, maka bahagian atas juga kita perlu darabkan dengan 30. Mira, cuba tolong saya. Depan Mira ada kalkulator kan? Ya, cikgu. Sekarang cuba kira 24 darab dengan 30, berapa agak-agak jawapan dia? 24 darab 30, 720 cikgu. 720. Bagi jawapan Adlina pula, saya letakkan 2 minit di atas dan juga patah perkataan di bawah. Tapi konsepnya adalah sama. Nisbah kita perlu tulis dalam kuantiti yang sama, iaitu 2 minit kita tukarkan kepada 60 minit, kita perlu darabkan dengan 30. Jadi 33 patah perkataan kita juga perlu darabkan dengan 30. Maka jawapannya adalah berapa Mira? 990. 990. Ini kita panggil sebagai nisbah dan kadaran. Nisbah kita perlu tulis dalam unit yang sama. Jika kita pilih minit berada di atas, maka untuk kita tukarkan kepada 1 jam, kita perlu tuliskan minit juga di atas. Kalau bagi Yong Wei punya jawapan, kita nak tukarkan kepada 1 jam ataupun 60 minit. Jadi kita letakkan bilangan patah perkataannya di atas. Dan juga kita letakkan minitnya di bawah. Jadi jawapannya akan jadi 720 per 60 minit. Jadi nampak tak kat situ dia punya kesimpulannya, jika nisbah dua pasangan kuantiti adalah setara, maka dua pasangan kuantiti itu ialah berkadaran.
Okey, setara maksudnya kita boleh tukarkan minit 2 minit, kita nak dapatkan 60 minit. Maka kita darabkan dengan 30. Okey, macam saya bagi tahu tadi, bila dekat bahagian bawah kita dah darabkan dengan 30, maka bahagian atas juga kita perlu darabkan 30 untuk mendapatkan nilai ataupun kuantiti yang setara. Okey, baiklah murid-murid boleh faham tak murid dekat GM? Macam mana setakat ini? Faham? Faham. Baik. Faham cikgu? Nampaknya Okey, mereka faham. Baiklah cikgu. Okey, baiklah. Jadi kalau seterusnya, okey, seterusnya saya ada dua situasi di sini. Okey, situasi pertama dan situasi yang kedua. Jadi saya akan minta murid-murid dekat GM dan juga murid-murid dekat rumah boleh cuba ya Mira. Ya. Okey, cuba jawab bagi soalan situasi yang pertama dan juga situasi yang kedua. Saya akan bagi masa kepada murid untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Okey, baiklah murid boleh buat soalan sekarang. Ini soalan situasi untuk pertama cikgu kalau Mira boleh bacakan. Okey, 3 biji bola berharga RM5. Maka 12 biji bola berharga RM20. Okey, sekarang kita nak tulis satu kadaran. Kita nak nak minta murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah tulis dalam bentuk kadaran bagi situasi yang pertama. Maksudnya dalam bentuk kadaran tu cikgu, dalam bentuk pecahan lah. Pandai Mira. Kalau Mira dah tulis dah jawapan Mira, tapi kecil je lah dekat sini. Okey, nanti kita bandingkan dengan jawapan yang betul Mira. Kita nak jawapan dengan kawan-kawan saya macam mana. Okey, kawan-kawan semua? Dah siap dengan jawapan anda? Okey, dah siap bagi kedua-dua situasi. Situasi kedua kita ada tinggi 4 blok kayu yang disusun menegak ialah 24 cm. Apabila raju menyusun 12 blok kayu menegak, tinggi susunan blok ialah 72 cm. Okey, baiklah, semua dah siap? Okey, murid-murid kat GM semua dah siap? Kalau dah siap, tunjuk isyarat bagus. Okey, dah siap. Okey, jadi situasi pertama. Okey, siapa yang boleh bagi saya jawapan bagi situasi yang pertama? Siapa yang kongsikan jawapan? Wow, silakan Yong Wei. Yong Wei angkat terlebih dahulu tadi. Okey, Yong Wei, apa jawapan Yong Wei yang pertama? Silakan. Okey, boleh tunjukkannya Yong Wei? Unmute mic. Tak dengar jawapan Yong Wei. Yong Wei boleh tunjukkan jawapan. 12 biji RM20. Okey, cuba tunjukkan jawapan Yong Wei. Okey, 3 biji per RM RM5. Okey, sama dengan 12. Kita cuba lihat jawapan sama tak? Okey, tepat sekali Yong Wei. Okey, 3 biji per RM5 bersamaan dengan 12 biji per 20. Okey. Yang kedua, situasi yang kedua, siapa yang boleh kongsikan jawapan kepada murid-murid dekat rumah dan juga saya dan juga Mira? Siapa yang kongsikan? Baiklah, Nasrullah. Okey, Nasrullah, apa jawapan anda? Silakan. Okey, boleh tunjukkan pada skrin. Nasrullah 4 jawapan. blok per 24 cm bersamaan dengan Pada skrin. 12 blok per 72 cm. Okey. Sama tak dengan jawapan Mira? Sama cikgu. Sama juga dengan jawapan saya. 4 per 24, okey, bersamaan dengan 12 blok per 72 cm. Cikgu, saya ada satu soalan. Ya? Bagaimana kalau murid menulis jawapan mereka tanpa ada unit di belakang? Sepertinya 3 biji per RM5, tapi mereka tertinggal perkataan biji dan juga RM di depan. Bagaimana cikgu? Kita digalakkan untuk menulis unit supaya kita dapat bezakan bahagian di atas adalah biji dan bahagian bawah dia adalah dia punya harganya. Okey, sebab bila kita nak tulis kadaran di sebelahnya, okey, kita pastikan yang di atas adalah sama unit per dengan RM20 di situ Mira. Baik cikgu. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Okey, Mira, kita nak bagi berapa ganjaran untuk Yong Wei dan juga Nasrullah ni? Ya. Berapa cikgu ganjaran buat mereka? Okey, dua-dua akan mendapat 5 bintang. Okey, sebab kedua-dua mereka dapat menjawab soalan dengan tepat. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan juga Mira. Okey, macam tadi, jika unit, okey, kalau macam tadi kita nampak kan, okey, 3 biji, okey, per dengan RM5, okey, bersamaan dengan 12 biji per RM20. 20. Okey, ini kita panggil sebagai konsep kadaran lah. Sebab 3 kita nak dapatkan 12, kita akan darabkan dengan 4.
Betul. Okey, 5 kita nak dapatkan dengan 20 pun kita akan darabkan dengan 4. Dan murid juga boleh menulis sekiranya tulis macam ini ya, RM5 per dengan 3 biji. Juga bersamaan dengan RM20 per dengan 12 biji. Pastikan unit dekat atas dan unit dekat bawah adalah sama. Wah, baiklah. Cukup jelas penjelasan cikgu buat tajuk kita nisbah dan juga kadaran. Tetapi selepas ini, Cikgu Amni ingin kongsikan lebih banyak lagi aktiviti dan perkongsian yang menarik. Jadi kawan-kawan, jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Saya dengan kawan-kawan baru saya di dalam talian. Ada 4 orang, kesemuanya mereka. Kalau Mira boleh tengok sikit muka-muka mereka. Masih lagi kekal bertenaga dan momentum. Mana Adlina, Nasrullah, Nadwa, Yongwei. Okey tak semua? Okey, semuanya okey. Kerana hari ini kita nak belajar tentang nisbah dan kadaran untuk murid-murid tingkatan 1. Baiklah Cikgu Amni, untuk segmen ini, apa pula yang Cikgu nak kongsikan kepada mereka di rumah? Okey, baiklah Mira, saya teruskan dengan slide saya. Okey, jadi kita akan belajar standard pembelajaran yang kedua, bagaimana kita nak menentukan nilai tidak diketahui dalam suatu kadaran. Okey, baiklah, buat pengetahuan murid-murid kat rumah dan juga murid-murid kat GM. Okey, kita ada 3 cara untuk menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Okey, baiklah, cara yang pertama ataupun kaedah yang pertama, kita boleh gunakan kaedah unitari. Okey, yang kedua kita akan gunakan kaedah pendaraban silang dan yang ketiga kita boleh gunakan kaedah kadaran untuk mencari nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Baiklah, saya akan bagi dan saya akan terangkan satu contoh soalan yang menggunakan 3 kaedah yang berbeza. Kita akan pergi kepada kaedah yang pertama. Okay, soalan contoh di situ adalah kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt per jam. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt per jam? Okay, kaedah unitari. Kaedah unitari adalah yang pertama, kita nak mencari nilai ataupun kos tenaga elektrik bagi 1 kilowatt per jam, seperti yang murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah dapat lihat di kaca TV masing-masing. Okey, kita akan bahagikan 43.6 sen, kita bahagikan dengan 2, Mira, sebab kita nak mencari nilai dalam 1 kilowatt per jam. Okey, itu kita panggil sebagai unitari. Uni sebab kita stand bagi 1 lah. Okey, kemudian kita akan dapat jawapannya adalah bersamaan dengan 21.8 sen bagi 1 kilowatt per jam. Jadi kita nak cari kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt per jam, maka kita hanya perlu darabkan 30 kilowatt per jam, kita darabkan dengan nilai 21.8, maka kita akan dapat 654 sen bagi 30 kilowatt per jam. Okey, itu kita panggil sebagai kaedah unitari. Okey, yang kedua, kita akan bagaimana kita nak gunakan kaedah kadaran bagi mencari nilai yang tidak diketahui. Okey, konsep kadaran adalah kita menulis nisbah tersebut dalam bentuk pecahan. Okey, maka dekat situ murid-murid dapat lihat. Okey, kita gunakan 43.6 sen, kita letak dalam bentuk pecahan iaitu per dengan 2. Okey, bersamaan dengan kita nak mencari nilai bagi 30 kilowatt per jam, maka kita bersamaan dengan saya letakkan di situ X, okey, mewakili kita nak cari nilai harga dalam 30 per kilowatt per jam, okey, per dengan 30 kilowatt per jam. Okey, maka dekat situ dapat kita lihatlah, okey, 2 kilowatt per jam kita nak jadikan sebagai 30, kita perlu darabkan dengan
15. Okey, maka macam sebelum ni kita dah tahu, kalau bahagian bawah pecahan kita darabkan dengan 15, kita dan bahagian atas tu kita perlu darabkan dengan nilai yang sama, iaitu 43.6 darab dengan 15, maka kita akan dapat 654 sen. Okey, sama jawapan dengan kita gunakan kaedah unitari. Okey, kadaran kita mencari kadar yang sama, ataupun kita mencari nilai yang setara. Okey. Yang ketiga ada kaedah pendaraban silang. Kebiasaannya murid atau murid-murid dekat GM dan saya sendiri pun Mira, lagi lebih suka menggunakan kaedah pendaraban silang. Kita lihat dekat situ. Katakan kos tenaga elektrik bagi 30 kilowatt per jam ialah X sen. Saya wakilkan X untuk mencari nilai harga. Maka kita gunakan sama juga, kita tulis dalam bentuk pecahan 43.6 sen per dengan 2 kilowatt per jam bersamaan dengan X per 30. Kalau kaedah sebentar tadi, kaedah kadaran, kita mencari kadar yang sama. Tapi kalau kaedah pendaraban silang, kita perlu darabkan silang. 43.6 kita darabkan dengan 30 bersamaan dengan 2 darab dengan X. Maka murid-murid dapat lihat di situ, 2X adalah bersamaan dengan 43.6 darab dengan 30. Untuk mendapatkan nilai X, kita perlu bawa 2 ke sebelah kanan, maka kita akan bahagikan nilai tersebut. Maka jawapan yang kita akan perolehi adalah 654 sen. Mana-mana kaedah, kita boleh akan dapat nilai yang sama. Kita ada kaedah unitari, kaedah kadaran dan juga kaedah pendaraban silang. Terpulang kepada murid-murid, kaedah mana yang kita rasa macam lebih senang untuk kita tulis. Baiklah murid-murid, faham? Bagaimana? Setakat ni boleh faham tiga-tiga kaedah? Faham? Faham, cikgu. Kalau murid-murid dekat GM sudah faham, murid-murid dekat rumah pun sudah faham. Apa kata kita pergi kepada soalan contoh untuk menguji kefahaman murid-murid. Kita ada soalan contoh yang pertama. Saya akan bagi masa kepada murid-murid baca soalan dengan teliti dan juga cuba cari dan juga cuba selesaikan soalan berikut. Baiklah. Boleh? Mira nak cuba apa boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Tapi saya bacakan soalan terlebih dahulu, boleh, cikgu ya. Baiklah, soalannya, terdapat 200 orang pemain dalam 8 pasukan rugby yang menyertai satu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan yang sama. Ya. Wow. Okey. Kalau macam tu, jawapan Mira nak buat 200 per 8. Ya, betul. Okey. Bersamaan, ini yang kita nak cari ni. Betul. 2 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Okey, X per 2. Ya, betul. Itu jawapan saya. Kita tengok macam mana murid-murid dalam talian selesaikan soalan ini. Ada yang dah siap? Okey, ada yang dah siap, cikgu? Ada yang cuba nak jawab? Siapa ingin mencuba? Oh, Yong Wei. Yong Wei. Okey, Yong Wei nak cuba jawab? Siapa yang nak cuba? Yong Wei. Okey, Yong Wei. Boleh tayangkan jawapan Yong Wei pada skrin. Okey, Yong Wei dapat berapa dekat situ? 50 orang pemain dalam 2 pasukan. Okey, 56 pemain dalam 2 pasukan. Sama tak dengan jawapan Mira? Sama, cikgu. Sama. Okey, kita akan dapat 56. Betul ke 56 ke 50 orang pemain? Yong Wei saya kurang dengar tadi. Kurang jelas. 50 orang. Oh, 50. Okey, saya salah sebutlah tadi. Okey, 50. maaf. Okey, kita akan dapat 50 orang pemain di mana Yong Wei menggunakan kaedah pendaraban silang. Betul Yong Wei? Betul? Saya guna kaedah kadaran. Okey, Yong Wei gunakan kaedah kadaran. Okey, cuba tayangkan. Ada tak saya nak lihat sekali lagi kaedah kadaran Yong Wei? Okey, tepat sekali. Okey, nampak tak Mira? Okey, walaupun macam saya
Okey, yang seperti yang murid-murid nampak dekat kaca TV, saya gunakan kaedah pendaraban silang. Okey, manakala Yong Wei menggunakan kaedah kadaran. Okey, macam saya bagi tahu tadi, mana-mana kaedah pun yang penting kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 50 orang pemain. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan contoh yang kedua, Mira. Boleh cikgu. Tetapi sebelum itu berapa ganjaran untuk Yong Wei, Oh, cikgu? lupa tadi. Okey, Yong Wei dapat 5 bintang. 5 bintang untuk Yong Wei. Tanya. Baiklah, untuk soalan yang kedua. Okey. Soalan Soalan kedua kedua. kita ada. Okey, saya akan bacakan soalan. Silakan, cikgu. Okey, dalam ujian segak semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Okey, murid-murid kena andaikan Amir boleh melakukan senaman tekan tubi pada kadar yang sama. Murid-murid boleh cuba jawab. Boleh cuba jawab. 3,000 bersamaan dengan... sama-sama itu Mira pun cuba untuk jawab, cikgu. Betul, Mira. Okey. Ini jawapan saya. Bagaimana kawan-kawan saya? Ada yang dah siap ke? Okey, nampaknya macam ada yang dah siap. Kalau tadi Yong Wei menggunakan kaedah kadaran. Betul, cikgu betul. Ada tak kawan lain yang ingin kongsikan jawapan mereka yang menggunakan kaedah yang berbeza? Kita ada 3 kaedah. Mungkin ada kaedah unitary ke? Ada tak murid-murid yang gunakan kaedah unitary? Ataupun gunakan kaedah yang sama seperti Yong Wei pun tak apa kan, Mira? Boleh juga, ya. Okey. Siapa yang nak cuba jawab? Angkat tangan laju-laju. Kita ada Adlina. Alamak. okey, Ada buah angkat tangan juga. Okey, kita bagi peluang dekat Adlina dulu sebab saya nampak Adlina yang Lebih angkat pantas sikit, lebih ya? pantas angkat tangan. Okey, Silakan. Adlina, jawapan Adlina. Okey, jawapannya adalah bersamaan dengan berapa? 100 kali. Okey, jom kita bandingkan dengan jawapan saya. Okey, Adlina guna kaedah pendaraban silang seperti saya juga. Okey, 60 kali per dengan 3 minit. Okey, bersamaan dengan X. Okey, berapa itu kita nak cari nilai kadaran. Kita nak mencari nilai kadaran yang tidak diketahui. Okey, per dengan 5 minit. Okey, maka boleh dilihat di situ 60 kali kita darabkan dengan 5 minit bersamaan dengan 3X. Maka jawapannya adalah bersamaan dengan 100 kali. Okey, kalau dekat sini, okey, murid nak tulis 3 minit per 60. Okey, 3 minit per 60. Okey, maka pastikan bersamaan dengan 5 minit. Okey, minitnya mesti berada Di atas. dan nilai kita nak cari tadi adalah berapa bilangan tekan tubi kita letakkan di bawah. Okey, jangan silap. Okey, jika murid-murid silap letak nilai dekat situ, katakanlah murid letak dekat sebelah kiri minit per berapa dia punya kali tekan tubi, bersebelahan sebelah kanan dia letakkan tekan tubi dekat atas, minit dekat bawah. Maka nanti jawapan akan jadi salah lah. Baiklah, jadi jawapan Adlina tadi macam mana, cikgu? Tepat tak? Tepat sekali. Kita bagi berapa ganjaran, Mira? Berapa, cikgu? Kita bagi 5 bintang juga. 5 bintang untuk Adlina. Tanya. Okey, boleh kita teruskan soalan yang kedua? Boleh. Soalan yang ketiga, maaf Mira. Okey, soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni, saya rasa saya dah tahu dah nak pilih siapa nanti. Dua kan? Dua kali dah ada cuba angkat tangan. Okey. Boleh saya bacakan soalan? Silakan, cikgu. Seorang peladang menanam 3 pokok cili per 0.5 meter persegi. Berapakah pokok cili yang boleh ditanam oleh peladang itu dalam suatu kawasan seluas 85 meter persegi? 3 pokok cili. Maksudnya 3 per 0.5 meter persegi. Ya. Sekarang kita nak cari berapa pokok cili yang dapat tanam oleh peladang tu. Dia ada kawasan lebih luas, iaitu seluas 85 meter persegi.
Macam mana kawan-kawan? Ada yang dah siap? Tapi kan cikgu, bila Mira tengok 3 soalan yang cikgu kongsikan ni, betul lah macam cikgu katakan tadi, kaedah penerapan nampaknya lebih mudah. Betul. Dia terus kita nampak jalan kerja dia, betul tak Mira? Ya, kaedah Terus penerapan kita silang darat ya. dengan silang. Kalau kita gunakan kaedah kadaran, kita kena fikir, oh yang sebelah ni nak darat dengan berapa yang nak jadikan sama. Ya, betul. Cuma awas bila kita lakukan penerapan silang macam cikgu Ami tekankan tadi, unitnya di sebelah kanan dan di sebelah kiri kena sama. Tepat sekali. Jirannya Mira. kena sama cikgu Saya patut bagi 5 bintang juga untuk Mira hari ni. Terima kasih. Macam mana kawan-kawan? Ada yang dah siap? Nadwa? Okey. Nadwa dah senyum dah tu. Silakan Nadwa. Okey, kita bandingkan dengan jawapan yang kita dapat. Okey, berapa Mira jawapan berapa Nadwa? Jawapan Nadwa berapa? 510 batang pokok. Okey, 510 batang pokok, sama seperti jawapan saya. Nadwa juga gunakan kaedah pendarapan silang, betul? Tak, cikgu, saya menggunakan kaedah kadaran. Sama. Okey. Cuba tayangkan sekali lagi, saya nak lihat jawapan Nadwa. Okey, Nadwa gunakan kaedah kadaran. Okey, di mana dia nak mencari 0.5 meter persegi. Nadwa daratkan dengan berapa tu Nadwa? 170. Okey, Nadwa daratkan dengan 170 untuk mendapatkan nilai 85 meter persegi. Okey, jadi dekat bawah pun 3 pokok darabkan dengan nilai yang sama, maka Nadwa akan dapat jawapannya adalah 510 batang pokok. Okey, saya harapkan Nasrullah, Yongwei dan juga Alina pun mendapat jawapan yang sama. Betul tak? Sama semuanya? Sama tak semuanya? Okey, tak angguk tu tandanya dapat jawapan yang sama lah. Ya, jadi jawapan yang tepat untuk Nadwa berapa ganjaran? Kita bagi 5 bintang juga. Wah, 5 bintang untuk Nadwa. Tanya. Nampaknya cikgu, murid-murid kita berjaya jawab ketiga-tiga soalan yang diberikan dengan kaedah yang berbeza. Betul, tepat sekali. Okey, jadi macam saya tekankan sekali lagi, pilih satu kaedah yang dirasakan bersesuaian dengan soalan dan juga bersesuaian dengan dan juga selesa, murid-murid selesa. Okey, kalau kita rasa macam unitari itu lebih selesa, maka kita boleh teruskan dengan kaedah unitari. Yang penting, mana-mana kaedah pun kita akan dapat nilai yang kita nak cari dalam suatu kadaran. Baiklah, jadi harapnya kawan-kawan saya jelas 3 kaedah yang Cikgu Amin dah tekankan tadi, iaitu kaedah unitary, kaedah kadaran dan juga kaedah pendarapan silang. Kita nak berhenti berehat seketika Cikgu. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Cikgu Amin nak tahu apa pula Cikgu nak kongsikan untuk murid-murid lebih faham dan mahir dalam mata pelajaran kita pada hari ini. Kita nak berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Di segmen ini, aktiviti menarik yang Cikgu Amin ingin lakukan dengan anda semua iaitu aktiviti pengukuhan. Betul Cikgu? Betul Mira. Okey, apa tu Cikgu? Okey. Jadi, latihan pengukuhan kita pada hari ini, yang pertama, saya akan bacakan dulu soalan, kemudian saya akan bagi masa kepada murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah untuk cuba selesaikan soalan berikut. Soalan contoh 1, arahannya adalah tulis suatu kadaran bagi situasi di bawah. Kita hanya tulis suatu kadaran sahaja, kita bukan nak mencari nilai ya Mira. Wakilkan maklumat yang hendak dicari dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Maka murid-murid boleh memilih sama ada nak gunakan apa-apa pemboleh ubah sahaja. Soalannya adalah Puan Jamilah menggunakan 175 ml minyak zaitun dan 50 ml cuka untuk membuat bahan perapan. Berapakah isi padu cuka yang diperlukan jika Puan Jamilah menggunakan 300 ml minyak zaitun untuk membuat bahan tersebut? Baiklah, murid-murid boleh cuba jawab. Ingat, kita cuma nak cari ataupun kita nak hanya menulis suatu kadaran. Kadaran kita kaitkan dengan penulisan dalam bentuk pecahan. Murid-murid boleh cuba jawab.
Lah. 175 ml minyak zaitun, 50 ml cuka. Jadi berapa isi padu cuka yang diperlukan jika menggunakan 300 ml minyak zaitun? Nampak macam soalan ni ada sedikit sukar cikgu. Ke sebenarnya sama je? Soalan dia sama je. Tapi kita nak tulis kadarannya Mira. Ingat murid-murid, dalam nak tulis kadaran kita perlu tulis dalam bentuk pecahan. Okey, ada murid yang dah siap? Adakah kawasan yang dah siap? Boleh tunjukkan jawapan anda? Cuba angkat tangan. Okey, siapa yang nak jawab bagi soalan yang pertama? Nasrullah angkat terlebih dahulu. Nasrullah, apa jawapan yang pertama Nasrullah? Boleh cuba angkat jawapan Nas? Okey, boleh cuba angkat jawapan. Boleh kita lihat jawapan dengan lebih jelas. Boleh cuba angkat jawapan. Okey, 170 ml minyak dengan 50 ml cuka. Okey, bersamaan dengan 300 ml minyak cuka dengan minyak zaitun. Okey, sama tak? Okey, samalah. Kita tadi 175 ml minyak dengan 50 ml cuka bersamaan dengan 300 ml minyak dengan kita nak mencari cuka tadi. Okey, so kita letak Nas menggunakan pemboleh ubah X, maka kita boleh letakkan X mililiter cuka. Okey, jika murid nak gunakan sama ada Y, Z, kita boleh gunakan apa-apa pemboleh ubah yang sesuai. Biasanya dalam matematik kita lebih kerap menggunakan X, Y ataupun Z. Okey, itu maksudnya menandakan nilai yang hendak kita cari. Ya. Soalan yang kedua. Okay, sama juga situasinya macam tadi. Saya hanya minta murid-murid menulis suatu kadaran bagi situasi ini. Yang soalannya adalah berbunyi, seorang ahli meteorologi menggunakan tolok hujan untuk menyukat jumlah air hujan di sebuah bandar. Dia mendapati jumlah hujan yang turun di bandar itu ialah 7.8 mm dalam masa 3 jam. Jika hujan turun pada kadar yang sama, berapakah tempoh masa yang diambil untuk mencapai 11.7 mm? Baiklah murid-murid. Boleh cuba terus jawab. Siapa yang dah siap boleh cuba angkat tangan yang kongsikan jawapan anda. Ingat macam Cikgu Amni tekankan tadi, atas kena sama unitnya dengan jiran di sebelah. Betul Mira. Di bahagian bawah pun kena sama. Ya, betul Mira. Siapa yang kongsikan jawapan anda? Nadwa. Okey, Nadwa. Berapa Nadwa jawapan? Sama tak dengan jawapan kita Mira? Okey, 7.8. Okey, dekat atas Nadwa menulis jumlah hujan yang turun dengan jumlah masa yang diambil dengan 3 jam bersamaan dengan 11.7 mm dengan nilai yang kita nak cari iaitu berapa lama masa yang diambil untuk menyukat hujan sebanyak 11.7. Okey, maka tepat sekali. Tadi saya lupa nak bagi mata ganjaran pada Nasrullah. Ya, bagi untuk Nasrullah dapat 5 bintang. Okey, sama juga dengan Nadwa dapat 5 bintang juga cikgu. Wah, banyak kedua-dua mereka. Baiklah, soalan yang berikutnya cikgu. Soalan yang berikutnya, murid-murid dah bersedia? Okey, dah bersedia semua? Kita nak pergi kepada soalan yang lebih sukar sikit. Tadi kita ada belajar 3 kaedah. Betul. Okey, jadi kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Selesaikan masalah berikut. Okey, bila ada perkataan selesaikan masalah berikut, bermaksud soalan tersebut ingin mencari nilai. Kita nak dapatkan nilai kadaran yang tidak diketahui. Baiklah, saya akan bacakan soalan. Gear merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada roda bergigi. Apabila gear yang bersaiz besar berputar 4 kali, gear yang bersaiz kecil berputar 8 kali. Masih yang samalah. 18 kali cikgu? Minta maaf, 18 kali. Berapa kali gear yang bersaiz besar akan berputar jika gear yang bersaiz kecil berputar sebanyak 54 kali? Baiklah murid-murid. Boleh cuba jawab. Baca, fahamkan soalan. Bila kita nak selesaikan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, kita perlu faham dan teliti soalan tu tersebut. Baca betul-betul, cuba fahamkan dan cuba sesuaikan dengan kaedah apa yang kita nak guna. Betul tu.
Macam kat sini ada 2 gear yang bersaiz berbeza. Satu Ya, bersaiz betul. kecil, Satu kecil, satu besar. Okey, kawan-kawan, siapa yang nak cuba? Tadi Nasrullah dah cuba, Nadwa dah cuba, tinggal Yong Wei dengan Adlina. Mungkin nak kongsikan jawapan anda? Okey, Yong Wei. Okey, Yong Wei, berapa jawapan Yong Wei? 12 kali. 12 kali. Boleh tunjukkan cara penyelesaian Yong Wei? Okey, sama tak jawapannya? Okey, sama 12 kali bagi putaran gear bersaiz besar. Okey, saya gunakan kaedah pendaraban silang Mira. Ya. Okey. 4 kali bagi yang bersaiz besar kita bahagikan dengan 8. Okey, saya minta maaf yang lupa tulis unit dekat situ. Sepatutnya kita tulis untuk mengelakkan kekeliruan ya Mira. Okey, 4 putaran saiz besar. Okey, per dengan 18 putaran saiz kecil. Ya. Okey, bersamaan dengan berapa kita nak cari dalam saiz dalam gear yang bersaiz besar. Okey, per dengan 54 kali bagi putaran bersaiz kecil. Maka kita akan dapat nilainya adalah bersamaan 12 kali bagi putaran gear bersaiz besar. Okey. Baiklah murid. Okey, tadi kita nak bagi berapa mata ganjaran ni Mira untuk Yong Wei? Berapa yang selayaknya cikgu? Okey, 5 bintang juga. 5 bintang untuk Yong Wei. Sebab berjaya mendapatkan jawapan yang tepat. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey. Soalan yang keempat, okay, saya bacakan dulu. Okay, sama juga arahannya adalah selesaikan masalah berikut. Seorang tukang kebun mengambil masa setengah jam untuk memotong rumput dan membuang rumpai di halaman sebuah rumah yang berukuran 20 meter darab dengan 15 meter. Tukang kebun itu diberi upah selama sebanyak RM30 per jam. Okey, berapakah upah yang diterimanya jika dia membersihkan halaman sebuah rumah yang berukuran 40 darab 30 meter? Okey, baiklah murid. Murid-murid cuba jawab. Ya, cikgu, memandangkan kita agak kekurangan masa, Ya. kekangan masa kan cikgu? Boleh cikgu terus lanjutkan dengan jawapannya cikgu? Okey, kita lanjutkan teruslah dengan jawapan. Ya. Okey, saya harap nanti murid-murid boleh semaklah jawapan masing-masing. Okey, kita nak cari halaman rumah seluas 20 meter darab dengan 15 meter. Maka kita darabkan dulu untuk dapatkan keluasannya iaitu 300 meter persegi bersamaan dengan setengah jam. Okey, maka di sini saya akan gunakan kaedah unitari untuk mencari berapa nilai ataupun berapa upah yang boleh diberi kepada tukang kebun tersebut. Okey, maka dia cuba membersihkan dalam setengah jam tadi kan Mira? Okey, 30 bahagi dengan 2, maka kita akan dapat RM15. Okey, kemudian kita nak mencari nilai ataupun upah bagi sebuah rumah yang berukuran 40 darab dengan 30 iaitu bersamaan dengan 1,200. Maka di situ murid-murid dapat lihat kita letakkan 300 per dengan 15 bersamaan dengan 1,200 per dengan M. Okey, maka nilai upahnya adalah bersamaan dengan RM60. Ya, baiklah. Jadi itu antara contoh soalan yang cikgu berikan dan juga jalan penyelesaiannya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Amni. Okey, sama-sama. Sedikit rumusan cikgu di hujung kelas kita. Okey, rumusannya saya harap murid-murid dapat ingat. Okey, jika kita nak menulis suatu nisbah dalam bentuk kadaran, kita perlu letakkan dalam bentuk pecahan. Okey, manakala jika kita ingin mencari nilai yang tidak diketahui, murid-murid boleh memilih 3 kaedah yang berbeza iaitu kaedah unitari, kaedah pendaraban silang dan kaedah kadaran. Ya, baiklah cikgu. Dan bagaimana pentafsiran keseluruhan murid-murid pada hari ini? Okey, saya rasa saya sangat berpuas hati dengan murid-murid kita pada hari ini Mira. Okey, jadi saya nak berikan keseluruhannya 5 bintang, total keseluruhannya adalah sebanyak 20 bintang bagi setiap murid. Wah, 20 bintang bagi setiap murid, tambahan 10 biji buah apple. Dan kalau mereka di rumah ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk kita pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan cikgu? Kita boleh melayari sumberku untuk mendapatkan sebarang bahan rujukan dan juga untuk mengukuhkan lagi tahap kefahaman masing-masing. Ya, seperti yang tertera di kaca TV anda. Jadi anda boleh terus layari laman sesawan berikut. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Amni atas perkongsian ilmu juga, Mira. pada hari ini, diharapkan memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Terima kasih Cikgu Ko, dan tak lupa juga kawan-kawan di dalam talian. Teruskan menonton mendengar rendah untuk lebih banyak lagi perkongsian ilmu yang menarik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye.
KPM